Malam ni kita cerita pasal ikhlas. Bukan ikhlas. Ikhlas tu lain. Ikhlas. Ikhlas tu Mercedes, S-Class, C-Class, H-Class, apa semua ni. Ini ikhlas. Apa makna ikhlas? Puncak tertinggi dalam melakukan suatu amal ibadah. Mengapa ikhlas sangat penting? Sebab ikhlas ini duduk dalam hati. Kita tak lama lagi sambut Isra' wal Mi'raj. Salah satu daripada peristiwa ketika Nabi di Isra' Mi'rajkan adalah peristiwa Nabi telah dibelah dadanya. Nabi dibelahkan dadanya itu, kemudian dibawa oleh malaikat satu bekas, yang mana di dalam bekas itu ada iman dan juga hikmah. Lalu dimasukkan ke dalam dada Nabi, kemudian barulah Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Ulama membincang, kenapakah Nabi itu perlu dibelah dadanya sebelum baginda di Isra' Mi'rajkan? Sebab dalam perjalanan nak menuju Allah, kita kena betulkan hati kita. Dan persoalan ikhlas adalah persoalan membaiki hati. Justru itu dalam perjalanan kita sekarang ini nak menuju kepada Allah, kita nak membetulkan banyak sungguh hal-hal yang berkaitan dengan hati. Sebab amalan tidak akan diterima, melainkan hati kita ini telah menetapi syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Apa syarat amalan kita nak diterima? Ada 4. Amalan kita tidak akan diterima melainkan ditunjangkan dengan 4 perkara ini. Pertama, ilmu. Yang kedua, niat yang betul. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sabar. Ini rukun beramal. Siapa yang tidak ada rukun 4 ini, amalannya itu tidak dipandang oleh Allah. Amalannya itu tidak jadi ibadah, tapi jadi adat sahaja. Pertama, ilmu. Siapa-siapa ibadat tanpa ilmu, maka ibadatnya tidak ada nilai. Contoh dalam solat. Berapa ramai kita tengok orang solat, Masya Allah, solatnya itu macam-macam fashion. Kalau tak percaya, ajak 3-4 orang lelaki duduk di depan, suruh dia buat demonstrasi, sampel. Contoh takbiratul ihram. Tuan-tuan akan tengok ada, kalau ada 8 lelaki di depan, ada 8 jenis takbir yang berbeza-beza. Ada yang takbirnya macam tanduk kerbau pun ada. Allahu Akbar. Macam-macam. Ada yang macam Ultraman pun ada. Ada yang macam separuh-separuh. Allah. Ada macam main terkejut-terkejut. Macam-macam fashion. Kalau tanya 8-8 ini mana satu ikut Nabi SAW, tak ada orang tahu. Kenapa kamu angkat begini? Saya tengok orang dulu begini-begini. Kenapa? Saya tengok. Dia banyak main tengok-tengok saja. Mengikut ilmu itu tidak ada. Minta maaf, ilmu semayang kita tak pernah di-upgradekan. Tak pernah. Tak pernah di-update, tak pernah upgrade. RAM-nya pun RAM lama lagi. Pentium 1, bukan Pentium 4 lagi. Komputer passion lama. Kalau GPS Garmin itu peta zaman dulu. Plus highway pun tak ada dalam peta itu. Lama sangat, tak pernah update, tak pernah upgrade. Lalu ibadah yang kita lakukan memang macam-macam passion. Biasa orang Melayu kalau angkat takbir itu memang menakutkan. Takut kita tengok. Ada setengah tu kalau di Malaysia, kalau nak sembahyang, banyak jampi. Banyak betul jampinya. Allah, tak tahu apa yang dibaca, kita pun tak tahulah. Allah. Kami selalu nak pergi dakwah pada masyarakat orang asli. Di Pahang, di banyak tempat ada masyarakat orang aborigines dia. Kadang kita ajak masuk Islam, kata tak naklah masuk Islam. Kenapa tak nak masuk Islam? Susahlah nak semayang, ada jampi. Semua banyak jampi lah dia cakap. Jampi apa itu? Nak semayang banyak jampi. Itu bukan jampi baca Quran. Oh, baca Quran. Sebab dia ingat jampi. Dia kata Islam ni semua susah lah. Nak semayang ada jampi, nak puasa ada jampi. Yang kita baca Nawaitu Somarodin tu dia cakap jampi tu. Susah sangatlah nak semayang jampi, nak puasa jampi, nak mandi pun jampi kata dia. Oh, itu mandi jampi, mandi kadang-kadang, bukan hari-hari. Mandi ada niat ya. Ada yang kalau nak semayang sholli fardhu barakat ma'am Allah Astaghfirullah. Dia boleh semulalah rewind semula. Auzubillah. Allah. Astagfirullah. 3-4 kali takbir belum masuk lain lagi.
Ada satu kes di Jelantut Pahang, ada satu makmum, itu kadi terpaksa buat arahan kepada security, tahan dulu haji ni jangan sembahyang. Kalau orang sembahyang, blok dia dulu, nanti rakaat ketiga baru masuk. Apa sebab? Kerana dia orang lain tak boleh sembahyang. Dia angkat takbir 7 kali. Dia ada penyakit tashkik, dia selalu syak wasangka. Dia bagus, orang baik, tapi kalau angkat takbir memang semua orang tak boleh sembahyang. Dia daripada berdiri ni Allah sampai bongkok macam ni lah, tak masuk-masuk lagi. Sampai imam duduk depan pun dah ketawa ini macam dah tak boleh sembahyang. Teruk betul lah. Bila kita tanya, Haji, kenapa angkat takbir susah sangat? Oh, kita nak tangkap niat, Ustaz. Rupanya dia nak tangkap niat. Niat kalau tangkap memang tak dapat tangkap. Bukan dia tangkap niat, dia membilang niat. Ada translate pula cakap Melayu. Itu yang jadi susah. Sebab dia belajar zaman dulu, kalau masa angkat takbir, kena niat itu kena sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat menjadi makmum kerana Allah. Oh, tak sempat semula. Sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat. Banyak kali sangat, terlampau detail. Bila kita cakap tak payah, awak ikut saja Imam Syafi'i ajar, qasad, ta'arud, ta'yin. Tentukan sembahyang apa. Kalau dah maghrib tak payah sebutlah repeat 3 rakaat. Malaikat tahulah maghrib 3 rakaat, mana ada 2,5. Sebut saja maghrib, makmum ke jadi imam, tunai ke hutang, cukup. Oh, tak boleh Ustaz, kita mesti mau detail. Oh, kalau nak detail baik sebut nombor pasport imam. Lahir di mana, saiz songkok berapa, saiz kasut berapa. Detail biar detail betul. Ini masalah ilmu ada, tak pernah update. Beramai kita tengok orang sembahyang, kalau kita tanya, kau sembahyang ikut mazhab apa? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Ada mencari signal ini macam. Kita tanya, kau gerak jari, mana punya mazhab? Dia tak boleh jawab. Saya ikut jari ni, tengok orang Arab buat, saya buatlah. Dia tengok Arab bikin, dia bikin. Mazhab apa tak tahu. Maknanya kita amal, tapi tidak berlandas kepada ilmu. Silakan nak beramal, nak goyang ini macam ke, mau pusing ini macam ke, pastikan kita ikut school of thought yang mana. Kalau buat macam ni, saya buat ni sebab dalam mazhab Maliki mengatakan, okey, clear. Ini tak boleh jawab. Begitu juga ada orang, bila kita cakap tentang mazhab lain, dia akan kata, oh tak boleh, kita mesti Syafi'i. Baik, no problem. Nak amal Syafi'i buat. Tapi kalau tengok cara dia semayang, tak ada potongan Imam Syafi'i. Angkat takbir, Allah. Bertanya ni apa? Oh, ini mazhab Syafi'i. Syafi'i mana? Haji Syafi'i ke apa ini? Orang tak tahu. Sebab Syafi'i mengajar jari ibu mesti sama dengan cuping telinga. Itu ilmunya. Kalau nak amal selain daripada itu, pastikan kita tahu ini mazhab mana. Saya angkat begini sebab Hanafi begini. Okey, clear, no problem. Selama mana beramal dengan ilmu, itu kehendak agama. Tapi kadang Allahu Akbar. Nah, Syafi'i. Syafi'i apa? Syafi'i mesti ibu jarinya setentang dengan cuping telinga. Mungkin ada yang berhujah, oh, kalau begitu tak sah sembahyang saya selama ini. Bukan soal sah tidak sah, soalnya disiplin ilmu. Kalau Syafi'i, kau angkat jari ibu sampailah dekat cuping telinga. Kalau ditanya habis, kalau orang mazhab Syafi'i angkat dekat bahu, tak boleh? Boleh. Khasnya kalau dia ni berasal daripada suku kaum Kelabit di Sarawak sana, yang telinga panjang tu, bukan. Jadi memang dia para sini saja, sebab telinganya panjang. Jadi sini ajalah. Awak orang Singapura, tinggi lah sikit. Tak tahu kok ada yang telinga panjang. Okey, kita lulus, tak ada masalah. Ini soal ilmu saja, tuan-tuan. Minta maaf, ilmu kita ini banyak main ikut-ikut. Ada orang pergi Mekah, duduk 30 hari buat haji, balik ilmu macam-macam. Perlu saya kongsikan, bukan semua yang daripada amalan orang Arab sesuai nak dibuat di tempat kita, tak boleh. Nak ikut boleh, belajarlah. Jangan tengok Arab sembahyang macam ni, kita balik Singapura tiru macam Arab. Jangan. Boleh nak amal, tapi pastikan itu ikut apa mazhabnya, supaya kita beramal dengan ilmu. Arab tidak boleh ditiru 100%. Setiap amalan orang Arab tak mesti sesuai dengan tempat kita.
Sebab Arab bangsanya sesuai dengan mazhab Hambalinya yang begitu kasar sekali. Jadi mereka semayang pun memang banyak kasar-kasar, tuan-tuan. Siapa pernah tengok orang Mekah semayang macam mana? Kan semayangnya itu kalau kita tengok memang tak ada markah langsung. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia boleh exercise masa semayang. Ar-Rahmanir Rahim. Dia betulkan serban. Dia main janggut. Biasa kalau tengok tarawih dari Mekah, siap boleh baca Quran masa semayang. Imam sudah jadi imam, dia jadi makmum, tukang semak Quran. Tengah semayang. Bila nak rukuk kan, Allahu Akbar, taruh bawah ketiak, Allahu Akbar. Boleh kita nak buat? Boleh. Tengok pendekatannya. Sebab Arab memang sesuai. Saya pernah tengok Arab semayang buat Roblox pun ada. Buat Roblox, Allahu Akbar. Orang nak lalu, dia blok. Orang tu degil lalu ke bawah, dia tolak kepala jatuh orang tu. Tengah semayang. Saya pernah tengok Arab jawab telefon dalam semayang. Allah pakai ihram. Allahu Akbar. Tring, telefon berbunyi. Diangkat. Usolli. Tetap balik semayang. Habis salat saya tanya, Haji, ente semayang batal. Kenapa pula? Ente cakap telefon batal. Dia kata lah. Dia kata saya cakap Arab, tak apa. Kalau cakap Melayu, batal. Ini punya ilmu kalau bawa Singapura, hancur. Premisnya ada, hujahnya ada. Tapi sesuai? Tak sesuai. Jadi sekali lagi, tak semua yang tuan-tuan tengok orang amal belum tentu sesuai dengan kita. Pastikan kita tak terkeluar daripada sistem yang telah digariskan oleh Majlis Agama Islam Singapura, oleh orang-orang Islam yang majoriti di sini, supaya kita tidak terlalu terkeluar. Orang Arab saya pernah tengok dia angkat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tangan kanan. Tiba-tiba dia nak garuk tangan kiri gatal. Dia boleh garuk sini, tangan kiri ganti, taruh ni. Boleh main ganti-ganti macam main bola lah, tuan-tuan. Ada substitute makna, tukar. Lepas tu kan masuk balik. La ilaha illallah, ini apa macam passion. Jadi mari kita salat dengan ilmu. Saya sering umpamakan orang kita sekarang dalam bab ilmu solat ataupun ilmu ibadah kita, semuanya lebih kepada ilmu yang kita belajar tahun 70-an dulu. Dah lama dulu bab semayang, masa kecil-kecil, masa remaja belajar, tidak pernah upgrade. Lalu apa yang kita amalkan hari ini sekadar ikut-ikutan. Kiasannya begini. Ini cerita ya, cerita ni ada pengajarannya. Zaman dulu ada satu orang ustaz, dia ni imam. Dia bagi tahu kepada jemaah, wahai jemaah sekalian, saya perintahkan kamu semua sebelum kita solat, saya mahu kamu semua cari kucing. Di keliling surau kita ini jangan benarkan kucing naik dalam surau. Kalau dia naik nanti najis semua kita punya surau. Anak murid yang terlampau takut dengan ustaz ini, ialah ustaz kan orang takut. Jadinya tak berani nak counter, nak tanya balik. Ustaz nak tanya kenapakah kucing? Tak ada yang berani tanya. Okey, anggur sajalah. Bila ustaz kata tangkap kucing, okey bos, cuma cari kucing. Adalah seekor kucing hitam. Memang setiap kali nak semayang, dia selalu ada dekat luar surau. Jemaah tangkap, ikat pada tiang masjid, dalam masjid. Hari-hari begitu. Semayang zuhur, tangkap kucing dulu, baru semayang. Semayang asar, tangkap kucing dulu, baru semayang. Maghrib, isyak, bertahun-tahun. Sampailah ustaz ini tadi akhirnya meninggal dunia. Bila ustaz ni meninggal dunia, naik jawatan kuasa yang baru, komiti yang baru, mesyuarat. Macam mana kita nak teruskan? Lantik imam baru. Imam baru pun buat keputusan, tangkap kucing lagi. Tangkap kucing lagi. Tradisi. Dia tak tahu apa sebab. Tangkap kucing, dah naik imam baru. Buatlah bertahun-tahun, berbulan bertahun-tahun. Akhirnya takdir Tuhan, kucing yang biasa mereka tangkap itu mati. Mati kucing. Akhirnya komiti buat meeting. Meeting tergempar. Macam mana kucing mati? Akhirnya buat keputusan, beli kucing baru. Apa sebab macam ni? Sebab dah biasa tangkap kucing lah. Dia tak tahu apa sebab punya. Sedangkan kalau dihujah dari segi ilmu, banyak pelajaran dia dapat. Kan
kucing ini dalam mazhab Syafi'i, bulunya itu dimasuk dalam kategori haiwan yang haram dimakan, maka bulunya tetap haram. Sebab kucing itu bukan haramnya sebab umpama anjing, tapi kucing ini haram sebab kita tak makan. Jadi dalam kaul mazhab Syafi'i, binatang yang haram dimakan maka haram juga bulunya. Justru itu kaul qadim, fatwa lama mazhab Syafi'i, bulu kucing najis, kena pakaian, tempat solat, batal sembahyang. Tetapi ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, kaulnya yang jadid, fatwa terkini, dia mengatakan bulu kucing tidak lagi najis, atas alasan dia panggil umumu balwa, perkara yang kita tak boleh elakkan. Kucing dia bukan macam haiwan biasa, dia haiwan yang memang tinggal dengan manusia. Kita tak jemput pun dia datang. Dia bukan macam hal rimau. Rimau singa lain. Dia bukan rumah kita, rumah dia. Tidak. Kucing rumah kita, rumah dia. Dapur kita, dapur dia. Toilet kita, toilet dia. Suka-suka hati dia. Jadi kita dah tak boleh elak. Maka kucing dikecualikan dalam mazhab Syafi'i. Kan perbahasan tu lebih indah. Tapi sebab tak ada bertanya, tangkap kucing, tangkap. Kucing mati, beli baru. Dia tak tahu apa-apa lah. Jadi inilah masalah masyarakat kita. Petang tadi saya bercerita di tempat Ustaz Fakhrul Razi tentang persoalan haji dan umrah. Itu semayang yang dibuat hari-hari ni pun pening. Ini kan haji yang sekali seumur hidup. Lagi jam tuan-tuan. La ilaha illallah. Macam-macam pesen. Ada yang pakai ihram sa'i, pakai kopiah pun ada. La ilaha illallah. Dia ni lebay betul lah. Pakai ihram pun pakai songkok putih lagi. Kan pakai ihram tak boleh tutup kepala. Pakai serban pun ada. La ilaha illallah. Bila tanya kenapa pakai serban? Sunnah. Sunnah. La ilaha illallah. Ada yang pergi haji. Nanti yang nak pergi haji, tuan-tuan cuba test. Tanya je. Pakcik, awak ni pergi haji ni haji ifrat ke tamatuk ke qiran? Tengok dia punya muka apa macam. Alamak, banyak punya haji aku pun tak tahulah. Takkanlah pakcik tak tahu nak niat apa, niat apa qiran ke niat apa? Aku tak tahu lah. Yang aku tahu flight aku awal balik paling cepat. Itu saja. Kalau ini macam punya haji nomoto saja dia dapat. Mabrur, no way, tak dapat. Dah macam mana? Dulu pernah sekali musim haji, satu jemaah. Masa tu package yang pergi Madinah dulu. Pergi Madinah, lepas tu baru pergi Mekah. Jadi kalau pergi Madinah dulu biasanya orang awal. Kebiasaan lazimnya orang kalau pergi package yang Madinah dulu, automatik kita tahu dia mesti haji tamattu'. Sebab tamattu' ni panjang. Tamattu' ni biasa untuk orang yang duduk lama. Haji qiran sama ifrat ini biasanya orang kaya-kaya yang pergi haji 20 hari, 10 hari, mereka buat qiran sama ifrat. Sebab dia duduk Mekah tak lama. Kalau pergi 40 hari, 30 hari buat ifrat, memang mencabar betul lah. Bayangkan dia boleh duduk Mekah 40 hari tak pakai seluar dalam. Ingat tuan-tuan, senang. Tak percaya test. Mulai esok jangan pakai seluar dalam. Nak tahu senang ataupun susah kehidupan? Bukan main susah, tapi ada orang degil. Dia pergi haji, pergi Madinah. Dari Madinah pergi Bir Ali. Bir Ali dia niat buat umrah dulu kan. Daripada Bir Ali pergi ke Makkah. Dalam perjalanan dari Bir Ali ke Makkah, orang semua dah niat ihram, dah pakai umrah. Dalam bas, sama-sama tu dia sembang. Awak pergi ni niat haji apa? Saya haji tamattu'. Oh, awak tamattu'. Awak tamattu'. Awak tamattu'. Semua orang tamattu'. Jadi orang kata, awak tanya ni apa hal? Saya haji ifrat. Pak Haji ni dah fikir panjang-panjang ke nak buat haji ifrat. Itulah saya sebenarnya tak tahu nak niat apa. Saya kata, saya hantam sajalah baca ikut buku. Dia pun tanya, apa beza tamattu' sama ifrat? Nampak? Dia sudah pergi tu rupanya tak pernah pergi kursus. Dia main pergi saja. Kita ceritalah ifrat begini, tamattu' begini, qiran begini. Oh, boleh tak saya nak tukar sekarang niat nak jadi tamattu'? La ilaha illallah. Masa tu dah nak sampai Mekah tuan-tuan. Dia boleh tukar niat suka-suka hati. Saya nak tukarlah, tak jadilah nak buat ifrat, saya nak tukar tamattu' boleh. Astaghfirullahalazim. Inilah saya cerita ilmu tadi. Puasa, zakat memang agak membimbangkan kita dari segi amalan orang Islam yang berlandaskan kepada ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat amalan diterima ialah mesti berlandaskan kepada niat yang betul.
Niat yang betul. Ramai orang ibadah niatnya nampak betul tapi tak betul. Contoh solat. Ramai orang solat sebab kalau dia tak solat isterinya beletih, maka dia solat. Nampak dia solat kerana isteri. Ada orang dia solat, dia semayang sebab dia balik kampung rumah bapak mertua, takkan tak semayang, jatuhlah standard. Terpaksa semayang. Ada orang dia semayang sebab dia imam, takkan tak semayang, semayanglah. Ada orang dia semayang sebab kalau dia tak semayang, anak dia tanya, kenapa ayah tak semayang? Dia malu, baik dia semayang. Nampak sudah dah macam-macam niat. Sama juga macam haji. Ramai orang pergi haji, tapi bukan semua orang niat kerana Allah. Nak dapat ikhlas itu yang susah. Nak dapat yang niat yang betul itu susah. Ramai orang pergi haji tiap-tiap tahun, tapi kalau kita tanya, haji pergi Mekah apa niat? Tak ada apa-apa niat, saya nak ibadah saja. Ni. Haji ni niat ifrad ke tamatuk ke kiran? Saya mana-mana pun boleh lah ustaz. Astaghfirullahalazim. Dia suka-suka hati, saya apa-apa boleh janji buat sajalah. Nampak? Ada orang pernah saya jumpa dia di Mekah berpusing-pusing di dalam Masjidil Haram. Saya tanya, pakcik mau cari apa? Saya mau cari tiang jin. Nak buat apa tiang jin? Saya mau cari toyol. Ni yang nak pergi umrah, nak pergi haji, saya bagi tips ya. Dalam Masjidil Haram ada satu tiang namanya tiang jin. Senang saja mau cari, tuan-tuan cari tiang yang paling kecil sekali. Dulu senang mau cari. Dulu tiang tu warna pink, warna merah jambu. Sekarang kerajaan Saudi sudah cat putih semua. Kalau tuan-tuan nak kenal, boleh kenal. Dia tiang-tiang dalam Masjidil Haram, kalau kita peluk, biasa tak sampai. Tiangnya besar-besar. Kecuali tiang jin. Kalau kita peluk, biasa tangan sampai. Jadi yang nak pergi Mekah nanti peluklah semua tiang-tiang tu, test satu-satu. Peluk. Mesti orang kata gila dah orang ni. Habis tiang dia peluk, tiang ada 1000. Peluk lah semua. Nak mencari tiang. Kata orang tua-tua, ini orang tua-tua yang tak betul lah. Kalau kita nak tahu kita panjang umur atau tidak, cuba peluk tiang jin. Siapa peluk tiang jin, kalau tangannya tak sampai, tu tanda pendek umur. Mana yang nak pergi Mekah nanti test. Belum sampai ke tak sampai. Kalau tak sampai, banyak-banyak baca Quran. Nak mati lah tu ya. Macam-macam passion. Ada satu makcik saya jumpa dekat Mina kumpul batu. Saya tanya, makcik kenapa dekat Mina kumpul batu? Patutnya di Muzdalifah lah, ambil batu banyak-banyak. Asal di Mina. Tak boleh Ustaz? Boleh. Afdalnya di Muzdalifah. Oh itu macam saya bawa ambil batu ni nak bawa balik. Tanya, makcik nak buat apa? Orang kutip batu nak melontar jamrah. Tak, saya nak bawa balik. Ini ada barakat lah Ustaz. Apa barakat? Oh ini batu orang cakap kalau campak ke sawah padi jadi. Kalau campak dalam sungai ikan timbul. Saya kata ini bisnes betul. Dia pergi sana pun sempat fikir nak macam mana cari ikan apa semua. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati. Sebab itulah sekarang ni saya agak khawatir. Sekarang ni orang pergi ke Mekah. Bagi tuan-tuan yang dah lama tak pergi ke Mekah, Mekah sekarang tak macam dulu lagi dah. Bermula tahun 2009 dah banyak bangunan-bangunan baru yang kita tak pernah terfikirlah Mekah akan jadi begitu. Cuma saya tertarik. Nabi pernah menyebut, sayati zaman ala ummati. Akan datang satu zaman di kalangan umatku, al-aghniya li ru'yah, kata Nabi. Akan ada linuzah. Akan ada satu zaman, kata Nabi, orang kaya-kaya di kalangan umatku, mereka pergi ke Mekah untuk makan angin. Dulu orang tak pernah terfikir takkanlah orang pergi makan angin di Mekah. Tapi sekarang sudah terbukti. Mekah bukan lagi Mekah yang kita kenal sebelum tahun 2009. Mekah sekarang memang tempat orang nak menghabiskan dan tempat orang nak bersantai-santai dah. Bukan lagi untuk ibadah. Yang terbaru dibina adalah rangkaian kompleks Abrajul Bait, Buruj Al-Bait. Ada beberapa rangkaian kompleks yang dibuat dekat dengan Intercontinental Mekah itu, depan pintu 1 Masjidil Haram. Dia ada rangkaian kompleks yang mana dia punya ketinggian yang paling tinggi 76 tingkat. Bayangkanlah, 76 tingkat. Dia ada rangkaian itu, kosnya 3 bilion US dollar. Dia punya proses pembinaannya dan telah meraih beberapa rekod yang hebat. Antaranya, dia memiliki jam terbesar di dunia. Jam itu tuan-tuan 4.7 kali ganda lebih besar daripada jam Big Ben di London.
boleh dilihat sejauh 17 km pada waktu malam dan 11 km pada waktu siang. Ini jam pergi Makkah tak payah pakai jam lagi lah. Jam besar dia tuan-tuan. Setakat duduk mispalah, keluar tingkap hotel terus dah nampak jam. Punya besar jam itu. Dan dia mencatat rekod yang keduanya, bangunan tertinggi di Arab Saudi. Yang ketiganya, dia memiliki hotel tertinggi dan terbesar di dunia. Dan rekodnya, dia kompleks Abrajul Bait ini sebab dia ada 7 buah menara yang sangat tinggi. Pertama, menara hotel. Yang kedua, menara Hajar, menara Maqam, menara Kiblat, menara Marwah dan menara Safa. Semuanya average ketinggiannya semuanya 76 tingkat dan paling rendah 42 tingkat. Punyalah tinggi-tinggi. Dan ada satu daripada hotel yang terkenal, antaranya Menara Zamzam. Dia memiliki gergasi hotel Sofitel. Ada dekat Menara Hajar, dia ada Hotel Movenpick. Hotel Movenpick itu, dia buat satu surau di dalam hotel itu. Yang mana surau itu boleh memuatkan 10,000 jemaah. Ada aircon dan ada live audio streaming daripada Masjidil Haram. Sampaikan ada ulama buat fatwa, siapa-siapa semayang di dalam surau Movenpick sah, sama seolah-olah dia semayang dalam Masjidil Haram. Jadi kalau orang Singapura pergi haji atau umrah, kalau tengok jam orang ramai, pergi Movenpick sajalah semayang. Sama pahala lah, 500,000 juga sekali semayang. Ini fatwa Mekah. Bayangkan tuan-tuan. Aircon ada, dia sama macam semayang dalam Masjid Abu Bakar di Hilton itu. Sama sajalah. Pahalanya sama macam semayang dalam Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak share, ada satu hotel terbaru dia panggil Makkah Clock Tower Royal Hotel. Makkah Clock Tower Royal Hotel. Dia di Madinah Mekah ni semua hotel taruh royal semua. Dia macam Singapura lah. Kalau Sultan Brunei datang semua royal semua kalau hotel tu kan. Dia ada raja je terus jadi royal sajalah. Makkah Clock Tower Royal Hotel. Apa istimewa hotel ini? Ini hotel yang terbesar dan termewah setakat ini, bertaraf 7 bintang. Orang kaya-kaya sekarang suka betul pergi Mekah tuan-tuan. Hotel 7 bintang. Khidmat butler 24 jam. 24 jam butler. Butler ni maknanya dia duduk depan pintu bilik kita. Katalah tuan-tuan nak pakai kasut, malas mau ikat tali kasut. Tekan butler, butler masuk. Yes sir, tolong ikat. Itulah butler. Butler, khadam lah kalau bahasa dulu. Dia ada ballroom yang boleh memuatkan 1,500 orang. Kalau nak buat function, wedding ke apa ke. Dia ada gimnasium tercanggih. Yang ini saya paling heran betul lah. Pergi Mekah, waktu lapang pergi gym. Apa faedah dia pergi gym? Kalau dia pergi sa'i itu sama treadmill je tuan-tuan. La ilaha illallah. Sa'i bukannya pendek punya tempat. Sa'i ni pakai ihram dengan seluar dalam, tak pakai pelpap. Ingat senang kena buat. Kalau dia sa'i sudah cukup, tak payah treadmill. Tawaf tu sama macam kita gym jugalah. Pusing-pusing. Tak ada orang kaya nak gym juga. Gym. Pergi Mekah masuk gym. Sedangkan kalau kita buat haji, pada tuan-tuan yang pernah ada pengalaman buat haji, balik Mekah turun 5 kilo. Apa sahaja turun? Banyak program jalan kaki. Sa'i, tawaf, apa lagi? Dari Arafah mau pergi Muzdalifah, bas tak ada, jalan kaki pergi Muzdalifah. Sampai Muzdalifah duduk ramai-ramai kutip batu. Bas jam lagi, jalan kaki pergi Mina. Mina mau pergi tempat melontar lagi, lalu ikut Muasim itu 4 km pergi, 4 km balik. Tak turun 5 kilo. Kecuali yang balik Mekah naik 4 kilo, itu hari-hari dihantam nasi mandi tuan-tuan. Hari-hari dihantam. Kambing. Itu naiklah badan. Tapi kalau biasa memang turun badan kita. Di hotel itu juga ada pusat kecantikan. Ada salon dandanan. Tuan-tuan nak buat rambut kerenteng lurus semua, rebonding semua ada. Tuan-tuan nak apa? Nak spa pun ada. Massage saya tak tahu ada ke tak ada. Tapi spa ada. Mana ada sauna, astagfirullahalazim. Bangkali dia masuk sauna tu, dia nak muhasabah diri. Duduk dalam sauna, agaknya neraka panas macam ni lah, agaknya astagfirullahalazim. Zikirlah Allah panasnya Allah agakkan saya lah. Kemudian yang paling menarik, dia ada sebuah butik coklat. Butik coklat mewah.
Tuan-tuan nak makan coklat macam mana? Nak makan coklat yang pakai water fountain, macam air terjun ada. Coklat yang ice cream coklat ada. Coklat custom made ada. Coklat saja. Maka apabila Nabi sebut 1400 tahun dulu akan ada umat aku yang kaya pergi ke Mekah sebab nak suka-suka, logik lah. Logik. Saya pernah baca satu petikan akhbar dengan dia punya pengurus besar dia lah, Muhammad Arkaun, apa nama dia lebih kurang. Tanya kepada dia tentang hotel. Dia pun cerita lah, hotel kami ni lebih besar daripada airport Dubai lah, bla bla. Dia bangga lah. Kemudian wartawan tu nakal sikit, dia tanya, agak-agak hotel Encik ni setakat manakah dia mampu mendatangkan perasaan tawaduk, perasaan rendah diri, tidak sombong, khusus bagi yang menginap di hotel ini tak sekali menunaikan haji? Dia tak boleh jawab. Senyap aja. Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Orang pergi Mekah mau tawaduk dengan Tuhan, jangan nampak sombong. Tapi kalau hari-hari duduk spa, makan coklat, makan aiskrim mewah, maka susah nak sampai kepada tahap takwa dan tawaduk kepada Allah. Jadi ini persoalan yang kedua, iaitu persoalan niat kena betul. Yang ketiga, tanda syarat amal kita diterima oleh Allah, hendaklah ikhlas. Nah, ini tajuk pada malam ini, ikhlas. Siapa-siapa yang tidak ikhlas di dalam menjalankan apa saja titah perintah Allah, maka orang itu amalannya dianggap amalan orang munafik. Sebab yang membezakan orang munafik dengan orang mukmin ada tiga. Pertama, orang mukmin dia suka bertaubat. Yang kedua, orang mukmin dia sentiasa fikir nak buat baik. Yang ketiga, orang mukmin dia sangat ikhlas bila menjalankan sesuatu. Yang Allah rangkumkan dalam surah An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu waslahu wa'tasimu billah wa akhlasu dinahum lillah. Tiga sifat orang beriman Allah Ta'ala sebut. Kalau dia buat sesuatu, dia mesti sentiasa nak buat baik. Dia suka bertaubat dan dia mesti ikhlas. Ulama tafsir mengatakan, siapa yang tidak ada tiga sifat ini, dia orang munafik. Jadi syarat nak diterima amal mesti mau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ini kalau dalam bahasa Arab khalis. Khalis ni maknanya puncak. Kalau siapa yang pernah duduk tanah Arab, kalau kita tanya, ente rumah di mana? Anta sakin fin. Awak duduk di mana? Khalis. Saya duduk apartmen, rumah saya tingkat paling tinggi sekali. Saya tingkat paling atas. Katalah 10 tingkat, rumah saya tingkat 10. Dia akan cakap, rumah saya, anak sakin khalis. Saya tinggal di puncak paling tinggi sekali. Fuk tu atas, khalis tu paling. Maknanya khalis, ikhlas, dia adalah benda yang menunjukkan kepada ketinggian. Paling last. Artinya dia melakukan sesuatu tu sudah tidak ada lagi minta selain daripada Allah. Dia dah buat itu kerana itu. Tapi tidak salah mengambil manfaat. Ini perlu diperbetulkan. Ada orang dia kata, saya tak berani nak ibadat ustaz sebab kalau saya ibadat saya riak. Apa guna saya riak? Baik saya tak payah ibadah katanya. Ada orang kita tanya, asal kau tak pergi masjid? Oh, saya kalau pergi masjid saya jadi sombong. Tuhan marah orang sombong. Baik saya semayang di rumah, itu tak pernah pergi masjid. Ini salah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau ikhlas mesti lalui masalah-masalah hati dahulu. Antaranya sombong, itu normal. Contoh, katalah tuan-tuan di sini ada yang jarang-jarang ke masjid. Katalah bila dah dengar syarahan apa semua, esok ingat nak pergi masjid lah. Petang esok maghrib nak pergi masjid. Bila nak pergi masjid, kita pun start kereta, pusing dulu kawasan rumah. Tengok kawan-kawan tengah main bola di padang, berhenti dulu, buka tingkap, horn, pen, oi, masjid. Member pun tengok, pia baru hari ni pergi bukan memang ngada-ngada orang kutuk kita. Kita pun, mestilah dia ada rasa action. Maghrib 7 suku, 7.15 maghrib, 6 suku dia dah pergi masjid. Dia pusing habis perumahan. Kalau sengkang ni habis sengkang dia pusing. Nak tunjuk dia pergi masjid. Buka 4 tingkap, pakai songkok putih, macam ni. Tiba-tiba hati dia terfikir, aku ni nak pergi masjid, tiba-tiba aku sombong. Cancel. You turn balik semayang di rumah. Siapa-siapa ada perasaan begitu, jangan khawatir. Kata Imam Al-Ghazali, bila nak beramal, nak sampai ikhlas, memang kena sombong dulu.
Sombong mula-mula saja. Ketika itu syaitan akan bisik, tak payah pergilah, nanti kau takbur. Betul juga, tak jadi pergi, rugi. Imam Ghazali kata jalan saja. Memang hari pertama kita sikit sombong ada, show off tu ada, mesti ada sikit-sikit. Mana ada orang pergi masjid tak ada show off. Tuan-tuan kalau semayang di rumah dengan semayang masjid, apa sahaja pakai lain-lain pakaian. Kalau ikhlas pakai betul-betul lah macam di rumah. Di rumah semayang pakai apa? T-shirt pagoda sama seluar sama-sama, kain plekat paling buruk sekali lah. Tapi apa saya datang masjid pakai songkok putih, serban ada 3 lagi. Taruh pangkal sini satu, sini tutup atas lagi. Pakai wangi-wangi. Rumah pakai bedak putih kura pun belum tentu semayang. Kalau ikhlas baik pakai macam. Tapi kenapa saya tak nampak yang pakai singlet datang semayang? Semua pakai cantik. Pakai baju Melayu lah, ada samping macam-macam. Pakailah yang paling ikhlas. Tidak, kata Imam Al-Ghazali, kau hantam dahulu. Langgar saja. Sombong hari pertama saja. Hari pertama sombong 2, 3, 4. Masuk 1 minggu, 1 bulan, kita dah jadi khalis. Dah jadi, cakap orang Pantai Timur, kalis. Kau bagi baju kalis peluru. Ini baju kalis air. Telefon ni kalis air, waterproof. Ini pintu kereta ini kalis peluru, bulletproof. Kalis daripada perkataan khalis, dia dah jadi kalis. Mula-mula sikit sombong mesti ada lah. Ada sikit nawai tu show off tu ada. Hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, lama-lama dah okey. Macam tuan-tuan naik Mercedes lah. Tuan-tuan kalau naik Mercedes CLS, CLK, sombong mesti ada. Walaupun kereta company ke kereta kawan ke tak kira lah. Naik Mercedes mesti mau sombong sikit-sikit ada. Mula-mula saja. Naik CLS, kereta cantik kan, CLS, CLK. Kalau pusing bandar, pusing tahun memang buka tingkat 4-4 lah. Kalau boleh sunroof pun buka sekali lah, kasih orang nampak semua. Apa saya nak tunjuk? Mau tunjuk, oi, naik Mercedes ni. Mercedes. Sikit mau tunjuk lah. Tapi kalau dah hari-hari tuan-tuan naik Mercedes, itu Mercedes rasa macam naik kereta kancil, Kelisa, Myvi saja. Lama-lama dia dah tak ada perasaan. Tanya orang yang pakai kereta besar, yang pakai Bentley ke, yang pakai BMW ke, tanya berapa lama abang pakai kereta ni? Saya dah pakai 5 tahun, saya pakai 4 tahun. Apa rasa? Biasa saja. Nampak? Tapi masa mula-mula beli, first 3 months kembang dia punya hidung. Ini macam bawa BMW. Ini normal. Lama-lama kalis. Lama-lama mesti mau kalis punya. Mula-mula nak ibadah, sombong itu ada. Hantam saja. Kata Imam Ghazali, jalan, langgar saja. Lama-lama okey. Ni katalah ada yang kita jarang-jarang pegang Quran, mengaji Quran. Tiba-tiba pagi esok datang subuh, lepas salat terasa nak mengaji Quran. Baru pegang Quran, tiba hati pun berbisik. Alang, kau baca ni nak tunjuk kat orang kau dah alim lah. Tak payahlah berdosa kau sombong. Betul juga. Tutup Quran tak jadi baca Quran. Itu bisikan iblis. Jangan. Bila nak beramal, bila datang saja bisikan, tak payahlah nanti orang cakap kau sombong. Lawan saja. Baca saja. Hari kedua, ketiga, 4. Mula-mula memang ada sikit sombong lah. Baca bukan main cantik, taranum macam-macam. Macam Qari baca lah. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Pandang kiri, pandang kanan. Sikit sombong ada. Tapi lama-lama dia jadi biasa. Nak bertasbih pun begitu. Pegang tasbih. Kalau jarang pegang tasbih, malu. Baru nak cancel tasbih, nanti datang bisikan. Kau tak payahlah, ni nak show off, semua berdosa lah. Apa nak tasbih-tasbih? Betul juga, cancel. Rugi. Teruskan aja. Bisikan tu ada. Teruskan. Hari pertama dia bisik, 2, 3, 4. Lama-lama dah tak ada bisikan lagi. Lepas pada itu dah masuk sebulan, tuan-tuan, gentil lah tasbih tu sampai hangit. Dah tak ada lagi dah. Bau, alamak, hangit lah tasbih. Punyalah kuat tasbih. Just satu tarik 10,000 punya zikir kan. Tarikat ni sampai tarik. Dah tak ada masalah lagi. Jadinya dalam persoalan ikhlas ini yang paling mustahaknya kata ulama, ikhlas ini paling sukar sebab dia tak boleh diukur secara zahir. Ikhlas paling sukar nak diukur secara zahir. Sebab itulah ibadah yang paling tinggi pada pandangan Allah adalah puasa. Apa sebab puasa ini ibadah yang sangat sukar nak diukur. Kenapakah puasa ini dijadikan amal ibadah yang wajib dikerjakan selama sebulan dalam Ramadan? Sebab kata ulama, satu-satunya ibadah yang mengajar kita erti ikhlas hanyalah puasa saja. Seluruh ibadah kita ini tak boleh elak daripada riak.
Mengaji Quran ada sikit-sikit riak. Salat ada sikit-sikit mau tunjuk sama orang. Zakat, itu pun ada, nawaitu show off tu ada sikit-sikit. Tapi kalau puasa, dia tak ada show off. Sebab ikhlas ini dia paling sukar nak diukur secara batin, secara zahir. Contoh saya ambil, sembahyang orang boleh ukur. Sembahyang orang boleh ukur. Ustaz, orang tu sembahyangnya khusyuk ustaz. Mana awak tahu? Oh, dia punya muka berkerut-kerut lah ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma maliki yaumiddin. Jadi bila kita tengok, oh dia ni khusyuknya solat, ada ukuran kan, ada benchmarking. Sebaliknya kalau orang Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita buat, oh dia ni tak khusyuk lah sembahyang ni ustaz, main pandang atas bawah kiri kanan. Kita ada ukuran. Puasa apa ukuran? Puasa tak ada ukuran. Boleh kita ukur puasa orang? Puasa ni dia tak ada tanda. Semayang ada tanda. Orang perempuan kalau pakai telekung, kita tahulah dia nak pergi semayang. Orang lelaki kalau pakai jubah, serban, wangi-wangi, kita tahu nak pergi masjid semayang. Tapi kalau puasa ada tanda. Sebab itu bila bulan Syawal, ada kawan-kawan kita di pejabat, kadang kita ajak pergi lunch, pergi breakfast. Jom pergi minum. Dia kata, sorry aku puasa 6 lah. Kita tak tahu pun dia puasa. Apa sebab? Puasa dia tak ada benchmarking. Puasa dia tak ada ukuran. Macam solat ada ukuran. Zakat ada ukuran. Orang boleh puji, oh ustaz dia punya zakat bagus lah. Orang lain sedekah RM5, dia sedekah RM50. Keep the chain. Oh bagus. Oh dia bagus ustaz, nampak? Haji, oh dia ustaz haji dia mabrur lah. Mana kau tahu? Oh dia punya melontar jamrah kalah orang lain lah. Dia punya lontar jamrah paling semangat. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah rajman lisyayatin. Ya, oh dia punya drama macam ada setan betul lah. Pada simbolik saja, batu saja situ. Dia punya balik Allahu Akbar. Oh semangat betul lah. Cukup batu baling 7 dah cukup, dah habis. Tapi sebab semangat ambil selipar pula balik. Sakit sangat hati dia tengok setan tu. Tak cukup payung lah dia baling semua. Tuan-tuan kalau intai tempat jamrah macam-macam ada bawah. Payung ada, kasut ada, selipar pun ada. Jadi kadang orang kata, oh dia haji mabrur ni tak. Mana kau tahu? Oh dia kalau melontar kalah orang lain. Macam kalau ada setan memang matilah setan. Tapi pelik balik kampung, balik Singapura, balik Malaysia, pergi masjid pun tak pernah. Kita heran mana punya setan dia lontar, kita pun tak tahulah. Balik tak pergi masjid. Inilah orang cakap, masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Singapura haram pergi masjid. Jadi terbalik mana? Terbalik kod mana? 30 hari di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Sengkang, haram pergi masjid. Astagfirullahalazim. Bertanya kenapa tak pergi masjid? Aku punya pahala defisit kau tahu. Kalau aku mati Tuhan hutang pula sama aku. Dia pahala banyak sangat lah dia kata. Ada satu haji saya jumpa, dia cakap gurau sajalah. Dia kata, ustaz saya duduk Madinah 8 hari, millionaire. Macam mana millionaire? Dia ni orang benda orang panggil QS, quantity surveyor apa, main kira-kira dia lah. Dia dah buat kiraan berapa pahala dia dapat. Dia kata saya duduk Madinah 8 hari, saya semayang 5 waktu, semua berjemaah di Masjid Nabi. Satu pahala, satu semayang 1000. Darab dengan 27 kali ganda, campur darab dengan 40 kali semayang, saya punya pahala 1,80,000. 1,80,000. Dia siap kira. Dia kata kalau saya duduk Madinah 8 hari semayang 40 waktu 1,80,000, campur dengan Mekah duduk 30 hari 3 bilion berapa dia kira. Mana kalau saya mati umur 63, Tuhan hutang pula pahala sama saya. Dia boleh kira itu macam. Kata kau ni macam-macam. Orang QS, orang quantity surveyor apa semua, dia memang main matematik lah tuan-tuan. Tapi tak apa, Tuhan tak marah. Kau nak pahala boleh bagi, tak ada masalah. Kiralah pahala berapa nak kau nak pahala, tak ada masalah. Tapi yang penting, balik kepada tadi, puasa adalah ibadah yang paling tuntas sekali untuk kita nak tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Sebab puasa tak ada tak. Tuan-tuan, orang puasa apa kita nak ukur? Semayang tadi saya boleh kata boleh ukur kan. Ustaz orang tu khusyuk, ustaz mukanya berkerut-kerut, ustaz begitu-begitu khusyuk. Puasa apa tanda? Ustaz orang tu puasanya makbul ustaz, apa sang?
Setiap 5 minit asyik ludah je. Tak boleh ukur begitu. Tak ada. Kita tak ukur puasa dengan ludah. Puasa ni kita tak tahu. Jadi itulah tahap keikhlasan yang paling tinggi sekali. Ada orang dia ibadah nakkan kepada pahala. Sama juga dalam bekerja. Ada orang bekerja nakkan kepada gaji. Tidak salah. Tapi marilah sekali-sekala dalam melakukan sesuatu, tidak menjadikan gaji dan juga pahala sebagai matlamat utama. Macam Pak Haji tadi saya cerita pergi Mekah 44 hari dia dah kira dia jadi billionaire. Tak salah. Tapi janganlah berkira sangat dengan Allah Ta'ala. Allah tak berkira dengan kita, kita jangan berkira dengan Tuhan. Itu pahala yang kau sebut, dosa kau tak kira lagi. Kalaulah pahala di Mekah itu dilipat gandakan, dosa di Mekah pun dilipat gandakan juga. Kalau awak pahala 1 bilion, dosa awak barangkali half billion. Mengata pada travel agent, marah kepada mutawid, marah kepada immigration Arab Saudi, maki sana maki sini, itu semua dosa. Apa kalau Tuhan tu takkan bagi pahala je double? Mestilah dosa pun double. Justru itu jangan terlampau berkira dengan Allah. Nak buat sesuatu ini, berapa pahala aku dapat? Jom buat umrah, berapa pahala Tuhan boleh bagi? Astaghfirullahalazim. Ikhlaskanlah bekerja dalam ibadah. Sama dalam bekerja, kalau kita kerja ni sebab nak dapat gaji, dapat, tetapi tak dapatlah martabat ikhlas. Nanti hari Senin tuan-tuan nak pergi office, selain daripada niat aku dapat berapa, boleh bayar hutang ini, tak, itu silakan, tapi tidak jadi matlamat. Pahala, angka, numbers ni benda tak pernah habis. Kalau kita hari-hari fikir siang malam, kita tak akan bahagia sampai bila-bila. Duit mana pernah berhenti tuan-tuan? Tuan-tuan duduk Singapura, duit besar. Pergi Indonesia, pergi Malaysia, tuan-tuan semua jadi raja lah. Tapi sampai bila tuan-tuan ada banyak duit macam tu? Duit tak pernah berhenti. Sebab kehendak manusia tak pernah berhenti. Sampai pada satu stage, kita terpaksa ikhlas juga kepada Allah. Dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Tuan-tuan nak set up program, nak panggil orang sana, panggil orang sini. Kadang-kadang kita fikir benefit kita, apa kita dapat. Tetapi at the end of the day, kita akan fikir juga nak keikhlasan kepada Allah. Sebab duit ini sampai bila-bila tak habis. Saya nak share tuan-tuan, ada satu kisah menarik. Ada seorang pemain bola sepak yang sekarang ni sedang terkenal pasukannya, iaitu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, dia ni bermain dengan Real Madrid. Sekarang dia panggil pasukan Los Blancos, Real Madrid. Real Madrid baru ni lawan dengan Bayern Munich, sudah kalah. Ni mau lawan sekali lagi, nak tengok siapa boleh layak pergi final. Ada lagi seorang pemain Real Madrid, namanya, ni nama kad pengenalan dia lah, saya tak pasti tuan-tuan kenal ataupun tidak. Ricardo Izexos dos Santos Lete. Tak berapa cam sangat ya. Saya ulang, takut ada yang kata saya temberang pula nanti. Namanya Ricardo Izexos dos Santos Lete. Itu nama kad pengenalannya, nama pasportnya. Nama panggilannya Kakak. Kakak ramai orang kenal. Kedua-dua pemain ini saya nak buat contoh bahawa duit tak pernah selesai masalah. Cristiano Ronaldo ketika dia berpindah daripada Manchester United pergi ke Real Madrid, yuran perpindahannya saja berjumlah 132 juta US dollar. Kalau dalam duit ringgit Malaysia 462 juta. Pindah saja dibayar hampir 400 juta lebih. Gaji dia, saya nak share pada malam ini, gaji dia 33 juta euro. Bersamaan 133.86 juta. Dia punya gaji tu kalau kita buat pecahan, dalam sebulan ini bermakna Cristiano Ronaldo dibayar sebanyak 14,612,658 ringgit satu bulan. Gaji dia. Dalam seminggu Real Madrid bayar dia 3,653,165 ringgit. Gaji dia. Maknanya dalam sehari Real Madrid bayar gajinya 521,881 ringgit. Maknanya manusia bernama Cristiano Ronaldo, kalau dia main bola 2 hari, dia dah jadi milioner. 2 hari saja dia sepak bola, dia sudah jadi milioner. Besar gaji dia.
Gaji dengan duit dia sebanyak itu, saya buat kiraan, dengan gaji sebanyak itu Cristiano Ronaldo boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil kalau dia nak sedekahkan. Dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh sponsor seramai 36,532 orang student yang dapat bantuan pinjaman PTPTN setahun. Mana yang tengah baring-baring di dataran Merdeka itu, kalau suruh Cristiano Ronaldo bayar itu, balik dia bungkus kemah semua. Itu saya kira yang dapat 24,000 setahun lah. Dengan duit dia sebanyak itu, kalau perbandingan, kalaulah tuan-tuan gaji kita satu bulan 1,000, maka kita terpaksa bekerja selama 73,063 tahun untuk dapat pendapatan macam dia. Apa perbandingan ni tujuan saya buat? Walaupun Cristiano Ronaldo dapat bayaran sebanyak itu, baru-baru ini ada ura-ura dia nak pula berpindah ke pasukan Barcelona. Walaupun dia 2 hari sepak bola sudah jadi jutawan, duit punya pasal tak ada orang berhenti mencari. Duit dia ada daulat, orang panggil. Duit ni berbahaya. Kata orang Arab, laisa bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit gagal, ada fulus lulus. Ada duit semua boleh jadi. Sebab itu duit tak akan pernah berhenti dalam kehendak seorang manusia. Sudah sampai kepada satu peringkat, marilah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya petik ada satu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan, keikhlasan kita melakukan ibadah ini kena jaga elok-elok, sebab keikhlasan ini boleh jadi rosak. Apa yang merosakkan keikhlasan? Ada 2 kata dia. Pertama, yang boleh merosakkan keikhlasan itu kalau kita tak kontrol adalah riak dan juga takabur. Katakanlah tuan-tuan dah setahun datang masjid, tapi tak habis-habis lagi riak, itu penyakit. Sepatutnya riak ni 3-4 hari saja. Mana mula-mula pergi masjid, sikit show off tu adalah. Esok pergi ada sikit lagi. Tapi kalau dah setahun pergi masjid masih ada sombong, itu penyakit. Dan itulah yang merosakkan keikhlasan kita. Kata Sayyidina Ali, orang yang riak dan takbur ada 4 tanda. Macam mana nak kenal? Pertama, yaksal iza kana wahdah. Kalau dia ibadat satu orang, dia rajin. Kalau ibadah kalau seorang, dia malas. Kalau dia ibadah depan orang, dia rajin. Itu masalah. Ada orang kadang-kadang kalau semayang di rumah, dia baca pendek-pendek sahaja. Kadang-kadang dia semayang rakaat pertama tak baca surah pun. Waladdallin, amin, Allahu Akbar, terus rukuk saja. Tapi kalau semayang ramai-ramai, rakaat pertama surah Yasin. Rakaat pertama Yasin wal Quranil Hakim. Orang yang baru nak takbir, cancel semayang, cari masjid lain. Orang banyak kerja, dia dah pencen, memanglah semayang lama. Kita ni banyak kerja. Rupanya dia semayang lama sebab dia jadi imam saja. Di rumah, lepas waladdallin terus rukuk lah. Saya kadang-kadang kesian sama imam. Imam ni tuan-tuan, baca perlahan, baca panjang pun kena hantam, baca pendek pun kena hantam. Kalau baca pendek, orang kutuk. Nak pengurusi masjid memang marah punya lah. Imam takkanlah asyik baca kul saja. Kejap kul ya, kul a'u, kul huwallah. Aku reti jadi imam kalau baca kul je. Orang suruh awak jadi imam, bacalah panjang sikit. Okey bos. Hari esok dia baca panjang. Jemaah pula kutuk. Alah imam ngada-ngada nak tunjuk dia Al-Hafiz lah tu. Sebab salah lah tuan-tuan jadi imam. Baca panjang tak boleh, pendek pun tak boleh. Sebab itu saya pesankan kepada imam, mana-mana imam. Kalau awak jadi imam, nak suruh orang tak marah, baik. Jangan baca surah pendek. Baca surah panjang, tapi pendekkan. Contoh, bacalah surah Baqarah, tapi 4 ayat. Cukuplah. Orang tak komplain. Saya pernah di Mesir, semayang di satu masjid, nama Masjid Imam Badawi. Ini masjid orang tarikat. Dia punya semayang, saya kira kalau terawih dia, penuh orang. Seorang seronok semayang di situ. Sebab masjid itu terkenal sebagai Masjid Express, Formula 1. F1 punya masjid. Kalau isyak 8.30, semayang dalam 15 minit, 8:45, semayang terawih. Pukul 9 dah habis. Pukul 9, finish semua terawih sekali dengan witir.
15 minit boleh selesai 8 rakaat. Settle. Apa sebab? Ini taktik saya boleh ajar Masjid Mawaddah. Senang saja. Lepas Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rukuk aja. Saya semayang 8 rakaat tarawih, Fatihah semua imam tanggunglah. Ia kena budu dah rukuk. Saya kata kau tanggunglah imam. Aku tak tahu. Tak pernah komplit makmum punya Fatihah. Tapi imam sudah sanggup tanggung, okeylah. Ia kena Allahu akbar, Allahu akbar. Takkan saya nak habiskan. Kalau saya lambat 2 gerakan sudah batal semayang saya, baik saya follow sajalah. Jadi imam boleh gunalah taktik tu ya. Banyak. Alif lam mim ra pun ada. Alif lam mim ra. Allahu akbar. Jangan salah sebut sudahlah. Dulu satu masjid, bukan masjid, orang mengaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mari. Semua diam. Takkan dalam Quran ada al-mari. Tak pernah dengar. Aku bukan ustaz, tapi aku rasa setakat aku baca Quran, aku tak pernah dengar al-mari. Pusing Quran. Allah, ini bukan al-mari. Ini alif lam mim ra. Yang syoknya dia marah pula. Ini kan kena baca al-mari. Tak, alif lam mim ra. Kalau alif lam mim ra mesti dia dah buat asing-asing. Ini kan disambung. Dia boleh bergaduh depan Quran. Dia ingat ni minit mesyuarat ke boleh main tukar sini, tukar sini. Al-mari dia hantam. Dan memang jadi imam susah. Baca panjang pun orang marah, baca pendek. Ada satu imam, dia baca pendek. Makmum sudah hantam dia. Alah imam baca pendek, elaun dapat kerajaan bagi kau baca pendek. Belalah, ini semua duit haram kau makan apa semua. Imam lah jadi sakit hati, dah berbulu telinga mendengar. Imam dah jadi bergaduh sama makmum. Okey, makmum, kau banyak komplain, malam esok kau jadi imam. Baru kau tahu senang jadi imam. Makmum ni jenis handal juga lah. Okeylah aku jadi imam hari esok. Apa ingat aku tak sekolah agama ke? Malam esok dia jadi imam. Dia balik rumah, dia study dulu Quran. Dia tengok apa surah nak baca. Takkan nak baca Qul huwallah, kena hentam lah. Dia cari surah panjang. Malam esok dia jadi imam. Habis marabbika dia tak ingat. Sampai kepada ayat wa yatajan, dia diam. Wa yatajan, dia diam lagi. Wa yatajan, dia batuk sikit. Dia batuk tu nak suruh makmum yang soft pertama, tolonglah sambung. Dia tak tahu yang soft pertama ni semua veteran pop yeye semua ni. Bukannya hafal. Lagu Jepridin dia tahulah. Jadi semua ni serban jubah itu beli Mekah punya. Semua hati pop yeye lagi. Jadi semua dah buat pekak lantak kau lemah. Aku pun tak tahu ya tajan apa. Mana aku tahu. Jadi semua buat-buat dono sajalah. Tak tahu. Dah tahu tak apa, janganlah duduk soft pertama, duduklah jauh sikit. Dia yang belakang ni mesti mau bantu imam. Jadi semua buat tak tahu. Imam ni pun kalau dah tahu awak tak hafal, tukar je lah channel lain. Tukar je lah Qul huwallah juga. Tapi sebab dia ego kan, nak sambung lagi. Wa yatajan wa yatajan 5-6 kali wa yatajan. Orang dah tak boleh sambung. Semua yang datang, semua Al-Hafiz, semua bukan Al-Hafiz. Lainlah kau sembahyang masjid banyak Al-Hafiz. Akhirnya ada satu makmum, biasa dia hantam imam. Hari tu dia kena hantam dengan makmum pula. Ada satu makmum duduk belakang, muda lagi, dia boleh hantam imam. Imam tu wa yatajan, akhirnya dia jerit dari belakang. Rukuk je lah imam. Yang sedap imam rukuk. Terus je imam rukuk lah. Imam boleh dengar cakap makmum. By right sepatutnya dia kena buat something sikit. Mana boleh dia dengar cakap makmum. Patutnya rukuklah imam. Apa tak tahu ya. Buat pekak tunggu 2-3 minit barulah rukuk. Ini kau dengar cakap makmum. Agaknya tengah semayang imam ni baru nak terfikir. Aku imam. Takkan aku dengar cakap makmum. Ini tak boleh jadi. Dia baru dah marah. Oh, dia tak marah. Dia nak marah. Habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk tadi? Dia cari. Yang suruh dia. Yang suruh dia rukuk rakaat kedua dah lagi. Dia pun tak berani juga dengan imam. Imam pun something juga. Jadi ini cerita teruk betul lah.
Ini susah. Saya kalau cerita imam dengan makmum nanti 2 jam lagi saya ceramah. Nanti lain kali lah kita sambung cerita imam sama makmum. Saya kalau cerita imam sama makmum ini memang banyak tu. Tak boleh lama-lama sangat kita ceramah. Sebab tajuk ikhlas ya. Yang penting kalau kita semayang, tak kiralah dengan sesiapa pun. Ada orang ke tak ada orang ke, bacalah mengikut kehendak kita. Kalau kita di rumah baca pendek, kalau kita di depan orang ada ramai sembahyang sunat pun bacalah pendek-pendek juga. Nak baca panjang boleh, amalkan juga di rumah begitu supaya tidak tergolong dalam golongan yakzal iza kana wahdah. Kalau semayang seorang, ibadah seorang dia malas, kalau ramai-ramai dia rajin. Ini kita tak nak. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wa yanshad iza kana ma'an nas. Kalau ada orang dia tangkas, cergas saja. Tapi kalau seorang bermalas-malasan saja, itu tak boleh. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, yazid ala a'mal iza anta alaih. Kalau dia ditambah dipuji oleh orang, maka bertambah-tambahlah amal dia itu. Kalau orang tak puji dia pun dia tak, orang tak puji. Katalah dia mengajar Quran, biasa satu muka saja. Tiba-tiba datang orang pun bagi pujian. Baguslah awak punya bacaan, sedap betul. Kita orang dengar macam Al-Sudais lah baca Quran, macam Imam Masjidil Haram. Syok lah baca. Ya ke? Terima kasih. Bismillah. Sambung lagi satu muka surat. Biasanya satu muka surat pun dah malas lah. Tapi sebab kena puji, tambah lagi 10 ayat. Ini tidak boleh. Kita hendaklah beramal, jangan tunggu bila dipuji oleh orang. Dan yang keempat, wa yanqus iza zimmuh alaih. Iza zimmuh bihi. Dia akan mengurangkan amal bila dikutuk oleh orang. Itu tanda orang yang tidak ada keikhlasan di dalam beribadah. Ingatlah tuan-tuan sekalian, musuh kita dalam amalan, kata ulama, ada 3. Pertama, ujub. Ujub ini maknanya merasa bangga dengan diri kita sendiri, merasa kagum dengan diri kita sendiri, merasa betul. Kalau ditegur kita tidak terima. Yang kedua, ibadah ini kita buat sekadar mengikut kehendak selera kita saja. Kita rasa nak semayang, kita semayang. Kita rasa nak puasa, kita puasa. Itu tak boleh. Segala kehendak tidak boleh kita selarikan dalam ibadah. Mesti ikut titah perintah Allah. Dan yang ketiga, riak. Riak ini yang paling kita takut sekali. Justru untuk nak kekang ketiga-tiga musuh ini, kata ulama, pertama kita kena merasakan bahawa setiap ibadah yang kita buat adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat datang masjid malam ni, apa sebab? Pertama hidayah, yang kedua taufik. Kita selalu dengar orang bercakap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu sampai habis kan? Apa makna wabillahi taufik wal hidayah? Itu ucapan orang-orang dulu kepada masyarakat supaya Allah kurniakan kepada kita ini taufik wal hidayah. Apa makna hidayah? Apa makna taufik? Hidayah ini adalah gerak hati kita nak melakukan sesuatu. Taufik, kekuatan untuk melakukan. Dalam dunia ini tidak semua orang yang Allah berikan taufik dan hidayah. Tuan-tuan, malam ini saya kategorikan dapat taufik dan hidayah. Ada orang dia ada hidayah. Malam ni dia tahu ada program, ada majlis yang nak diadakan di Masjid Mawaddah, syarahan daripada Ustaz Badli Shah bla 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 bla. Dia tengok iklan, tampal poster, dia tengok. Kehendak dia ada, hidayah ada. Tapi sayang malam ni dia kena gaut. Go out. Apa ke? Go out lah panggil. Go out lah. Ni penyakit makan peri lah. Siput banyak makan kan. Jadi bila dia kena, dia dah tak boleh pergi. Kehendak ada, taufik tak ada. Taufik tak ada, kudratnya tak ada. Duduk rumah gaut. Diam saja. Ada orang nak pergi dengan kawan-kawan, teks, mesej apa semua. Oh, malam ni ada syarahan lah Masjid Mawaddah Ustaz Badli. Aisyah, aku malam ni kena warded pula, tahan wad nak apa, doktor nak cek aku punya ini. Ada je masalah dia. Jadi dia kehendak ada. Macam Mekah lah. Saya percaya dalam ni ramai yang belum sampai haji, belum pergi haji. Tapi hati nak pergi. Tapi taufik tak ada. Fulus tak ada, hutang banyak. Tak ada taufik lah. Hidayah ada. Sebaliknya, ada manusia yang Allah berikan kepada dia taufik, tak ada hidayah. Dia sihat, petang tadi jogging lagi. Jogging depan masjid. Dia tahu ada ceramah, ada semayang solat jamaah. Sihat, tak boleh datang masjid. Sebab apa? Hidayah tak ada. Sihat, tak ada hidayah. Ada taufik, tak ada hidayah. Ramai.
Berapa ramai kita tengok sekeliling kita, gimnasium tak pernah tinggal, perutnya tak ada buncit lah, berketul-ketul perutnya. Nasi tak makan, kopi tak minum, hari-hari minum air kosong saja. Malam pun kalau makan lepas pukul 8, kalau lapar sangat makan roti. Roti pun makan kulit roti saja, punyalah sihatnya. Tapi pergi masjid jauh sekali. Dia boleh angkat dumbbell tu, bukan main berat berkilo-kilo, tapi pagi-pagi azan subuh dia nak angkat dia punya komforternya itu pun tak mampu dia nak angkat untuk bangun pergi semayang. Tak mampu dia. Pada hari-hari dumbbell. 3, 4, 2, 4. 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Tapi pagi-pagi dia nak angkat selimut saja untuk bangun dengar azan nak pergi semayang. Dia tak boleh angkat. Ya, tak boleh angkat. Tidur sajalah. Dia tak ada taufik, tak ada hidayah. Ramai kan kawan-kawan kita begitu? Ramai. Tuan-tuan pula malam ini ada hidayah, ada taufik. Kita nampak poster, iklan sikit. Ada ceramah. Tengok jam. Bolehlah malam ni balik lembat sikit lah. Tengok ceramah. Ada taufik dan ada hidayah. Ada juga tadi kawan-kawan kita yang terpaksa lepas solat isyak terpaksa balik. Tak ada taufik. Ada. Dapat datang semayang. Alah, aku tak boleh dengar syarahan lah. Orang rumah aku ajak pergi Tesco lah, kepo lah. Macam-macam ada lah benda. Dia nak cari pergi sotong lah itu ni. Ada benda. Dia dihalang. Sebab itu bila tuan-tuan dapat saja ibadah, nombor satu kita kena syukur. Ya Allah, terima kasih bagi saya hidayah dan bagi saya taufik untuk ibadah. Macam kita dapat dengar syarahan ini sebab ada taufik dan ada hidayah. Ya. Kemudian yang kedua, cara untuk kekangkan musuh riak ialah niatkan kerana nak mencari redha Allah, redha daripada Allah. Dan yang ketiga, kita nak mengharapkan pahala juga daripada Allah, tetapi tidak dijadikan sebagai matlamat yang paling utama. Yang paling penting tuan-tuan, janganlah jemu dengan ibadah yang kita lakukan. Ramai orang yang kadang-kadang kita tanya, kenapa awak tak semayang? Saya rasa fed up lah semayang, dia kata. Saya rasa buat benda yang sama, rutin je. Tadi semayang isyak, semalam pun semayang isyak, malam esok semayang isyak lagi. Boring lah buat benda yang sama. Saya ni jenis orang yang transformer. Saya tak suka buat benda yang sama lah. Saya cepat fed up. Kepada orang macam ni kita beritahu, solat yang kita buat bukan benda rutin. Benda sebenarnya yang kita lakukan ini adalah benda yang berbeza setiap hari. Tadi memang kita solat isyak. Tapi tuan-tuan, tadi kita solat isyak pada tanggal 21 hari bulan April tahun 2012. Isyak esok, isyak 22 April. Isyak 21 April tak akan datang lagi sampai bila-bila. Hari esok adalah hari yang baru. Justru itu, sedarilah bahawa setiap solat yang kita lakukan, itulah solat paling last kita buat pada tarikh itu. Justru pagi esok subuh, mungkin anda kata, aduh, pedak betul lah sembahyang subuh. Pagi tadi aku dah pergi. Pagi esok pergi lagi, aduh, buat benda yang sama. No, pagi esok tarikh yang baru. Dan bila kita solat, kita kena ingat, inilah sembahyang aku yang last untuk tarikh ini. Pagi besok, sudah tarikh lain. Kalau ke situ cara berfikir, setiap amalan kita, insya-Allah ikhlas. Sebab hari-hari kita buat benda yang baru sebenarnya. Dan ada orang yang kata, saya jemulah dengan semayang. Sebab saya rasa macam masa saya tergangguan lah untuk masa saya. Saya sibuk kerja. Macam mana saya nak semayang? Semayang ni membangkang masa sikit lah. Tuan-tuan, jangan cakap begitu. Sebab dalam sehari, Allah kurniakan kepada kita 24 jam. 24 jam ni bersamaan 1440 minit. Kalau kita tengok semayang yang kita lakukan, kalau semayang yang 4 rakaat, kalau buat semayang jemaah, tuan-tuan cek jam, lebih kurang 10 hingga 12 minit satu salat untuk yang 4 rakaat. Kalau semayang 3 rakaat, semayang maghrib, semayang subuh berjemaah, biasa lebih cepat daripada itu. Kalau kita semayang seorang di rumah, di masjid, 5 minit pun tak sampai kita boleh selesaikan. Baik, mari kita buat kira-kira. Sehari, kalau kita campur daripada subuh sampai isyak, kita semayang average-nya 45 hingga 50 minit lah kita campur semua. Dalam sehari, Allah kurniakan kepada kita 1440 minit. Tuhan hanya nak daripada kita dalam 50 minit saja ibadat satu hari. Maknanya sekitar 3% saja daripada 24 jam yang dia berikan. Takkanlah nak berkira dengan Allah. Allah bagi kita 24 jam, dia hanya zakat masa kita dalam 3% saja. Takkan berkira. Sedangkan di waktu yang lain Allah beri rezeki, beri bonus, beri kenaikan, increment, apa lagi? Anak-anak sehat, di rumah tak ada penyakit. Itu semua nikmat Tuhan bagi tak pandang.
yang belum dapat itulah yang dibebel-bebelkan. Maka mari kita perbetulkan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan niat selain daripada Allah. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir kata ulama, yang menjadikan amalan kita ini diterima oleh Allah adalah hendaklah kita melakukan itu dengan penuh kesabaran. Kalau 4 perkara ini dapat kita amalkan, percayalah, ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekali lagi dalam hal ibadah ini, peganglah kepada satu prinsip. We just do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik, selebihnya serahkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang saya pada malam ini.